Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi webinar anjuran Pro Media Tajdid. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dua orang tokoh yang kita bawakan secara khas dalam sesi webinar yang akan kita bincangkan isu-isu semasa. Selalu di PMT ni kita bawakan kuliah-kuliah saja, tapi malam ni kita buat sedikit kelainan yang mana kita jemput tokoh-tokoh yang boleh membahaskan isu-isu semasa ini dengan kita mengharapkan ruang diskusi ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak mungkin. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, tajuk sesi diskusi kita pada malam ini ialah pilihan raya negeri, siapa selayaknya diberi undi. Bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah panelis yang pertama. Tak perlu saya kenalkan lagi, seorang tokoh yang sentiasa berada di layar PMT ini, Ustaz Ahmad Jalani bin Abdul Ghani selaku Peguam Syar'i dan Pendakwah Bebas. Bersama saya juga di satu negeri kami ni, Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Wakaf MAID. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, pada 12 Ogos 2023 akan menjadi satu detik untuk setiap rakyat Malaysia ataupun rakyat di negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan untuk membuat pilihan mereka. Seramai 21,113,234 orang rakyat akan keluar mengundi. 5.4% pengundi di kalangan orang muda 18 hingga 20 tahun, 94.6% di kalangan pengundi-pengundi 21 tahun dan ke atas. Tuan-tuan, saya terus masuk ke pusingan yang pertama. Saya nak ajukan soalan kepada Ustaz Muhammad Rizal dulu. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Nampak banyak kertas tu. Kita kena bersedia sikit pasal isu semasa. Okey, untuk pusingan yang pertama, saya nak ajukan soalan berbentuk begini Ustaz. Dalam PRN kali ini, dia menampilkan ramai tokoh-tokoh yang di luar daripada bidang politik sendiri. Jika di N22 Burun, kita ada saudara Badrul Bahtiar daripada calon Perikatan Nasional. Kemudian di N20 Lembah Jaya Selangor, kita ada saudara Ultimate, calon Pakatan Harapan. Digital ke, jiran kita ni, Prof. Dr. Haim Hilman, bekas Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Didun Jitra mewakili PN. Kemudian kita ada Ayahanda Cik Tun, ayahanda kita juga bertanding kali ni. Didun Pandan Indah di Selangor mewakili Perikatan Nasional. Persoalan saya Ustaz, bila kita bercakap soal pemimpin yang belum teruji ataupun pemimpin yang daripada latar yang berbeza, adakah kita sewajarnya memberi mereka ni peluang ni? Sedangkan mereka ni bukan daripada satu platform politik yang kita nampak kepimpinannya. Saya persilakan yang berbagai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Al-Fadil, moderator Faiz Idrus yang mewakili IQ dan juga anak-anak muda belia kita. Yang saya hormati dan dikasihi Al-Fadil Ustaz Ahmad Jalani selaku panel yang akan sama-sama bercakap tentang satu isu yang sangat penting dalam menentukan hala tuju yang akan berlaku pada tanggal 12 Ogos nanti. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kerana dengan izinnya kita dapat berdiskusi pada malam ini. Kita mengambil bahagian di dalam pilihan raya ini mungkin kerana pilihan raya ataupun memilih pemimpin ini adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Kita tak boleh nafikan bahawa memilih pemimpin, mengangkat pemimpin di dalam Islam ialah sebahagian daripada tanggungjawab yang besar yang mesti kita tunaikan sebagai umat yang bertanggungjawab. Saya akan memberikan respon sebagai orang yang non-partisan, sebagai orang yang di luar daripada bidang politik. Apa yang saya cakap ini mungkin dari sudut pandangan agama
yang mungkin juga terbuka untuk didiskusikan oleh pihak di luar sana. Pertama, apabila Faiz menyebut tentang tokoh-tokoh baru yang bukan daripada jalur ataupun daripada bidang politik yang menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin di sesebuah Dewan Undangan Negeri mewakili pengundi ataupun rakyat di kawasan mereka. Saya ingin mengingatkan diri saya dan semua rakyat Malaysia, tak kiralah apa latar fahaman dan pegangan masing-masing, apabila kita nak melantik atau kita nak mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam konteks negara Malaysia demokrasi yang kita keluar mengundi atau memangkah di atas kertas undi nanti, saya ingin memberikan suatu peringatan yang penting untuk sama-sama kita ingat. Memilih pemimpin ialah suatu penyaksian, suatu pengakuan daripada diri kita bahawa orang yang kita sokong itu layak untuk memegang amanah dan jawatan yang akan diperolehi olehnya jika dia menang di dalam pilihan raya tersebut. Maksudnya, nilai undi itu sangat besar. Ia menunjukkan bahawa kita menyatakan si fulan yang kita sokong dan kita pangkah itu adalah orang yang pada nilaian dan pada pengetahuan kita layak untuk memegang jawatan tersebut. Sebab itu saya tertarik dengan satu hadis Nabi SAW. Sebab itu dalam tempoh masa yang ada ini, hendaklah kita mengambil kesempatan mengenali calon-calon di kawasan masing-masing. Latar belakang mereka, latar pendidikan mereka, kemampuan mereka, integriti, credibility dan semua aspek-aspek yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Patut diketahui dan dikenali. Sebab itu tempoh berkempen ini, selain daripada kita hendak mengetengahkan apa yang akan kita bawa kepada pengundi, adalah untuk memperkenalkan diri kita dan calon-calon yang bertanding itu kemampuan mereka. Dan kita akan menilai sekadar apa yang kita tahu sahaja. Sebab itu kadang-kadang kita sangka dengan satu pangkah itu tidak memberikan apa-apa makna. Atau satu pangkah itu atau satu undi itu tidak memberikan kesan. Sebenarnya, ia akan dibawa hingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan kepada kita, terutama sekali yang bakal membuang undi pada 12 hari bulan nanti, ingat pesan Nabi ini, amaran keras daripada Nabi. Wa innal 'abd la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam atau kama qala. Seseorang hamba itu dia mengucapkan satu perkataan, kalimah. Satu kalimah, bukan kalimat. Maksudnya satu perkataan sahaja. Perkataan tersebut perkataan yang dimurkai, min sakhatillah, sesuatu yang Allah Ta'ala murka, sesuatu yang Allah Ta'ala marah. Dalam keadaan dia tidak mempedulikan kesan daripada perkataan tersebut. Mungkin pada dia ini hanya satu perkataan, tidak memberikan kesan yang besar, tidak ada maknanya. Tetapi kata Nabi SAW, disebabkan hanya kerana satu perkataan yang diucapkan itu, perkataan itu dimurkai oleh Allah, kesannya buruk dan besar, menyebabkan dengan satu perkataan itu, dia dicampakkan ke dalam neraka. Walaupun kita pada hari pengundian nanti kita akan keluar satu pangkah. Saya pun pelik kenapa kalau kita pangkah ni sepatutnya benda yang kita tak suka. Tapi nanti pilihan raya nanti kita pangkah tu tanda kita suka. Ini mungkin perlu diperdebatkan dalam webinar yang lain. Cuma saya nak kata, kalaulah dengan satu perkataan yang Allah murka, yang kita rasa mungkin tidak ada kesan dan impaknya kepada masyarakat, menyebabkan kita masuk neraka, apatah lagi dengan satu undi
yang mana kesannya itu besar dan buruk, kesannya memberikan mudarat kepada masyarakat, tentulah lebih besar dan lebih buruk akibatnya. Sebab itu saya mengingatkan, jangan kita kata apalah sangat satu undi saya ni, apalah nilai satu undi saya ni, apalah nak jadi kalau saya tak sokong pun apa yang akan berlaku, berpuluh ribu lagi orang yang akan sokong. Tak. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga tokoh-tokoh yang lain, yang dikatakan undi itu mereka menyebut dalam konteks penyaksian. Artinya apabila kita mengundi seseorang, kita menyaksikan bahawa dia mempunyai kelayakan untuk diangkat sebagai pemimpin. Ini berat. Ini satu perkara yang besar. Sebab itu saya tak mau menyentuh tentang Badrul Bakhtiar, saya tak nak menyentuh tentang Ayahanda Tun dan sebagainya, ataupun tokoh-tokoh yang lain. Sekarang ni kita tengok banyak. Kalau di Amerika dulu kita ada Donald Trump, seorang businessman. Kita ada sebelum daripada itu Gubernur New York yang juga seorang pelakon, saya pun terlupa nama dia. Kan? Soal kalau di Filipina dulu ada Joseph Estrada, seorang pelakon yang diangkat, dan kemudian kita tengok di Ukraine seorang pelawak diangkat sebagai Perdana Menteri. Ini semua bagi saya satu benda yang subjektif. Kita susah nak ukur. Susah nak ukur. Cuma saya nak sebutnya, apabila tuan-tuan dan puan-puan nak memberikan undi atau nak melantik, hendaklah mengenali, mengetahui kemampuan dan kelayakan. Saya nak ringkaskan dalam jawapan saya ini kepada beberapa poin. Yang pertama, jika kita memberi penyaksian atau kita melantik kerana kita seronok, contohnya dia seorang pemain bola, dia hebat di padang, dia merupakan pemain favorite player kita, jadi kita sokong dia. Ini satu pengkhianatan kepada amanah dan penyaksian kita. Kerana yang kita nak lantik ini, dia bukan untuk bermain bola, tetapi dia mengurus takbir, urusan umat. Demikian juga saya nak kata, tidak semestinya seorang ustaz itu layak. Seorang ilmuwan itu layak untuk memimpin. Kerana soal leadership, soal kepimpinan ialah skill. Sebab itu dalam hadis yang masyhur, yang selalu kita bincangkan dalam soal siasah syar'iyah, ialah hadis Abu Dhar Al-Ghifari, yang mana dia datang minta jawatan kepada Nabi. Dan Nabi tidak memberikan jawatan kepada Abu Dhar. Walaupun Abu Dhar seorang sahabat yang saleh, seorang sahabat yang wara', seorang sahabat yang berilmu agama, tetapi Nabi kata, innaka dha'if. Sesungguhnya engkau lemah. Lemah di sini merujuk kepada al-qiyadah al-mu'atharah, kepimpinan yang berkesan. Sebab itu Nabi kata, engkau tidak boleh memimpin. So, sebab itu saya kata, tidak menjadi syarat seorang itu mesti ustaz ke, pelakon ke, pemain bola ke, siapa ke, kan? Mungkin ada diploma dalam kulineri ke, bidang masakan ke, itu bukan kayu ukurnya. Tetapi dari sudut soal kepimpinannya, soal credibility, bagaimana dia nak memimpin. Sebab yang kita nak lantik ni sebagai pemimpin. Jadi tuan-tuan yang nak keluar membuang undi, memilih pemimpin, mengangkat wakil rakyat, hendaklah mengetahui bahawa tuan-tuan nak memilih seseorang yang nak menguruskan urus takbir, pentadbiran, politik, kemaslahatan tuan-tuan. Bukan nak pilih pemain bola, bukan nak pilih pelakon dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita kena ingat juga amaran Nabi SAW. Nabi kata, idza dhiya'atil amanah. Apabila Nabi kata, apabila kamu mengkhianati amanah, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, kiamat. Sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apakah yang dikatakan dengan khianat kepada amanah itu? Idza wussidal amr ila ghairi ahli. Apabila kamu memberikan satu urusan, mengangkat seseorang, melantik dan memberikan kedudukan pada seseorang yang bukan ahlinya. Ahlinya itu merujuk kepada bidang yang kita nak pilih. Seorang ahli dalam kepimpinan diangkat sebagai pemimpin, betul. Ahli di dalam sukan diangkat sebagai atlet, itu betul. Ahli dalam ekonomi. Sebab itu setiap manusia ini ada bidangnya masing-masing. Ada kemampuan dan kebolehan. Tidak semestinya orang yang petah berkata-kata, pandai berpidato, hebat berbicara itu boleh memimpin. Tak semestinya. Sebab itu ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam, apabila dia meminta Raja Mesir melantiknya, dia kata Hafiz Alim. Dia menyebut dua
nilai yang ada pada diri dia. Dia kata, jadikan aku sebagai Menteri Keuangan kerana pada diri aku ada dua kualiti yang Quran rakam. Yang Quran nyatakan. Yang pertama, hafiz. Seorang yang mampu mengurus, menjaga. Seorang yang nak jaga duit, seorang yang nak menjaga urusan ekonomi, dia seorang yang hafiz. Dia seorang yang mampu mengurus, mengawal, menjaga, ada integriti. Yang kedua, alim. Seorang yang ada ilmu soal keuangan dan sebagainya. Sebab itu dia tak kata dia kuat. Dia tak kata dia gagah. Kerana urusan keuangan, urusan duit ringgit ni, dia tak memerlukan kekuatan fizikal. Dia memerlukan kekuatan amanah. Dia memerlukan soal integriti. Sebab itu saya kata, tuan-tuan hadirin mukminin, respon ringkas saya kepada soalan Faiz tadi, siapapun calon yang dipilih mewakili kawasan tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, tugas kita ialah memberikan penyaksian, melantik orang yang pada nilaian kita secara zahirnya. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla bisara'i. Kita nilai dari sudut apa yang kita tahu zahirnya, dia layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Last kali Faiz, saya nak quote apa yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menulis surat wasiat melantik Umar. Apa kata dia? Kata dia, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah apa yang diamanahkan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah pada waktu terakhir kehidupan di dunia, sedang keluar daripadanya. Dan bermulalah kehidupan akhirat sedang masuk ke dalamnya. Dia menulis ketika dia nak mengisytiharkan, dia memilih Umar untuk dilantik sebagai pengganti dia. Soal kepimpinan. Kata dia, ketika saat ini seorang yang kafir pun akan beriman. Maksud nak mati dah ni. Seorang yang jahat akan jadi baik. Seorang yang bohong akan bercakap benar. Kemudian kata Abu Bakar, ini poin yang saya rasa penting untuk setiap daripada kita yang nak buat pemilihan pada 12 hari bulan ini, ambil, ingat betul-betul kata-kata Abu Bakar. Aku melantik untuk kamu, selepas daripada aku, Umar bin Al-Khattab. Dengar dan taat kepadanya. Aku tidak akan melewatkan sebarang kebaikan untuk Allah, keredaan Allah, Rasulnya, agamanya, diriku dan kamu semua. Jika Umar yang aku lantik itu berlaku adil di dalam pemerintahan, itulah sangkaan dan pengetahuan aku tentang dirinya. Ini yang saya nak tekankan. Dia kata dia lantik Umar kerana dia melihat Umar seorang yang layak, Umar seorang yang adil, Umar seorang yang kompeten, seorang yang integriti berdasarkan pengetahuan dan sangkaannya. Bukan kerana Umar kawan dia, bukan kerana Umar geng dia, bukan kerana Umar menantu ke adik-beradik ke apa, tak. Kata dia, jika Umar itu mengubah daripada adil kepada zalim, maka aku tidak terlibat dengan apa yang dia lakukan. Setiap orang menanggung dosanya. Aku inginkan kebaikan. Daripada aku melantik Umar ini, aku nakkan kebaikan. Aku tidak tahu apa yang ghaib, yakni pada masa hadapan. Itu kata-kata Umar. Sebab itu saya kata, tuan-tuan yang nak buang undi nanti, kenali calon tuan-tuan dan nilai timbang maslahat, mudarat, adakah dia layak untuk memimpin. Pada pengetahuan tuan-tuan, dia layak untuk memimpin, dia seorang yang kompeten untuk mengurus tadbir urusan umat, undilah dia. Sekiranya selepas daripada tuan-tuan undi, dia dilantik, dia khianat dan dia berubah atau dia tidak seperti yang kita sangka, kita serahkan urusan itu kepada Allah seperti yang disebut oleh Abu Bakar. Jadi siapa pun boleh menawarkan diri untuk dilantik dalam dunia demokrasi ini. Semua orang boleh menawarkan diri untuk menjadi calon dan dilantik, tetapi akhirnya dia balik kepada kebijaksanaan kita. Ingat, yang kita nak pilih ini ialah orang yang akan menjadi pengurus kepada urusan umat ini. Wallahu ta'ala alam. Itu respon saya kepada pusingan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Mat Rizal, jawapan yang cukup kemah daripada Ustaz Mat kita ni. Mungkin ke depan ni lah calon adun di Negeri Boleh nanti, insya-Allah. Okey, saya nak pass baton ni kepada Ustaz Ahmad Jailani kita. Ustaz, tajuk ni ataupun soalan ni mungkin agak sedikit kritikal dan mungkin Ustaz perlu olah dia dengan cara seperti sudut pandang Ustaz. Di Malaysia hari ini, mungkin kita terlalu banyak
pada satu sisi kita nampak kita terlalu banyak membincangkan soal siapa lebih Melayu daripada siapa, siapa lebih Islam daripada siapa, sehingga kan kita diibaratkan macam terkepung pada satu persepsi yang kita tak boleh nak keluar. Kan? Hari-hari kita bincang soal yang sama, bukan kita nak bincangkan soal tawaran apa yang kita nak bawa kepada rakyat, tapi kita asyik berbincang soal ni. Menjelang hari pengundian, kebanyakan parti akan melancarkan manifestonya. Kita harapkan ada perubahan trend dari segi kaedah berkempen dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak tanya kepada Ustaz ni, di Malaysia ni Ustaz, banyak isu-isu yang kita boleh sepakati secara bersama, kan? Isu pendidikan, isu kesihatan, ni isu-isu yang setiap daripada rakyat Malaysia tu tanpa membeza warna kulit dan kaum dia boleh bersatu dan kita boleh mencapai penyelesaian pada isu-isu tertentu. Tapi hari-hari kita, pemimpin kita ataupun tokoh-tokoh politik kita selalu membicarakan perkara-perkara yang kita berbeza. Dan perkara tu kita tak boleh ubah pun. Warna kulit, kaum, apa semua kita tak boleh ubah. Kan? Pada pandangan Ustaz Ahmad Jalani ni, Ustaz Jai, pada sisi pandang Ustaz, sebenarnya di Malaysia ni memang kritikal sangat ke isu kaum, isu agama ni, sehingga kan kita tak boleh bergerak dan kita terkepung dalam sentimen yang sama. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Akhi Faiz selaku moderator pada malam ni. Sahabat saya Al-Fadil Ustaz Mat Malaya. Itu panggilan yang lebih terkenal, lebih famous santero dunia. Dan juga tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian. Bila kita bercakap tentang pilihan raya ini, kita perlu terima hakikat bahawa ia adalah suatu pertandingan, competition. Konsep dia lebih kurang sama sebagaimana pertandingan lumba lari 100 meter, lompat jauh, lompat tinggi, berenang dan sebagainya. Kalau kita lihat pertandingan lumba lari, sudah tentulah yang menang itu ialah yang paling cepat, yang paling laju lariannya, yang paling cepat sampai ke garisan penamat. Kalau lompat tinggi, siapa yang dapat melompat yang paling tinggi, dan begitulah seterusnya. Maka kalau kita bercakap tentang pilihan raya, sudah tentulah pihak-pihak yang menyertai pilihan raya itu ingin menang, dan faktor yang menentukan kemenangan itu dia tidak sama dengan ukuran dan faktor kemenangan yang ada dalam sukan sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi. Baik, kerana itu kita ada beberapa sudut yang perlu kita lihat. Sebagai contoh, soalan saudara Faiz tadi, apakah suasana yang ada sekarang ini saling berlumba-lumba, akulah yang lebih Melayu, akulah lebih Islam, parti Islam dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya susah juga untuk jawab soalan ini sebab saya berbeza dengan Ustaz Rizal. Ustaz Rizal dia sebut tadi dia non-partisan. Saya nak mengaku non-partisan tak boleh, semua orang tahu saya ni siapa. Jadi sebab tu saya bercakap dengan Rosman tadi, patut kena ada wakil setiap parti ni. Walaupun saya tak mau declare saya siapa, sahabat-sahabat semua tahu saya ni siapa. Jadi walaupun saya cuba untuk berlaku adil, tidak berpihak kepada mana, tetapi saya tidak boleh menolak bahawa saya mungkin bias dalam memberikan pendapat kerana saya aktif dan saya pernah memegang jawatan-jawatan penting dalam parti politik. Jadi apa yang saya boleh ucapkan ialah jikalau kita mengatakan bahawa parti politik yang terlibat ini saling cuba menjadi juara, aku lebih Melayu, aku lebih Islam dan sebagainya, kita perlu melihat sudut ini daripada beberapa sudut yang tertentu. Yang pertamanya, memang ada orang yang tidak ikhlas. Kan? Dia menggunakan sentimen perkauman, melaga-lagakan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan sebagainya kerana dia ada agenda pribadi. Dia bukan pejuang bangsa, dia bukan pejuang kaumnya, dia bukan pejuang untuk negara,
ataupun untuk kemaslahatan rakyat, tetapi kerana dia ada kepentingan peribadi. Itu yang kita perlu akui. Kerana apabila kita belajar tentang soal ikhlas, sudah tentu kita pernah berjumpa dengan hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana qari yang kemudiannya dilemparkan ke dalam api neraka kerana ketidakikhlasannya. Seorang yang dianggap sebagai mati syahid juga dilemparkan ke dalam api neraka kerana dia ingin supaya dia dikenali sebagai salah seorang syuhada di medan jihad, dan begitulah seterusnya. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa memang wujud golongan yang menggunakan agama, yang menunggang agama, yang menggunakan isu-isu agama, tapi bukan tujuan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengira parti politik. Saya tidak mau menamakan mana-mana parti politik, tetapi kita perlu akui memang wujud golongan seperti itu. Tetapi pada masa yang sama, walaupun kita perlu mengakui bahawa ada golongan yang kita boleh anggap ataupun hukum mereka sebagai penunggang agama ataupun yang memperalatkan agama, tetapi kita tak boleh bulldoze, kita tak boleh pukal. Secara pukal kita hukum semua orang dalam parti tersebut sebagai tidak ikhlas. Kita tak boleh hukum secara pukal semua orang dalam kumpulan itu sebagai penunggang agama. Hanya kerana ada beberapa kerat ataupun ada segelintir yang menunggang agama ataupun yang tidak ikhlas ataupun yang memperalatkan agama, maka kita tak boleh mengatakan bahawa semua itu jahat. Tak boleh. Sebagaimana tidak adil jikalau kita mengatakan bahawa orang Islam ini jahat hanya semata-mata kerana ada orang Islam yang menjadi penjenayah. Maka begitulah juga jikalau ada pemimpin parti politik ataupun pekerja parti ataupun ahli parti politik ataupun sympathizer, penyokong mana-mana parti politik yang kemudiannya terbukti sebagai tidak ikhlas, maka kita tidak boleh hukum seluruh parti itu sebagai penunggang agama ataupun sebagai memperalatkan agama. Itu antara perkara yang kita perlu faham. Tetapi pada masa yang sama kita perlu akui memang ada politician yang menggunakan isu-isu seperti ini. Kerana itu kita pernah membincangkan tentang persoalan 3R, isu-isu yang berkaitan dengan 3R yang kita perlu berhati-hati. Kalau saya dibenarkan untuk memberikan contoh, saudara-saudari boleh lihat bagaimana kelicikan Lee Kuan Yew sebagai contoh. Mantan pemimpin Singapura yang terkenal dari segi kelicikan politiknya. Kalau kita lihat walaupun dia hidup sezaman dengan Tunku Abdul Rahman dan sebagainya, dengan pemimpin-pemimpin negara kita yang lain, kita boleh melihat bagaimana kehebatannya, bagaimana kepimpinannya, bagaimana kemampuan dia untuk menerajui Singapura. Jikalau saudara-saudari lihat salah satu gambar-gambar yang ditunjukkan bagaimana Lee Kuan Yew berkempen, dia sanggup berpakaian dengan pakaian seperti orang Melayu. Dia sanggup memakai songkok, pakaian-pakaian seolah-olah dia juga Melayu. Kenapa? Kerana dia ingin berjumpa dan menambat hati dan melembutkan hati para pengundi Melayu, masyarakat Melayu. Itu contoh yang pernah dilakukan oleh Lee Kuan Yew, seorang pemimpin politik yang terkenal, yang kita akui, banyak pihak mengakui bagaimana kemampuan dia sewaktu membawa keluar Singapura dari Malaysia dan bagaimana dia mendapat sokongan, sokongan daripada masyarakat Melayu sendiri. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa skill seperti ini memang perlu ada. Setiap pemimpin dia perlu tahu bagaimana untuk melembutkan hati para pengundinya supaya terpikat kepadanya. Itu adalah apa yang kita sebut sebagai perkara yang perlu kita akui dalam pertandingan seperti pilihan raya. Kerana undi itu penting untuk menentukan kemenangan. Kita baik macam mana sekalipun, tetapi jikalau kita tidak pandai dalam menambat hati pengundi, menambat hati majoriti rakyat dalam negara ini ataupun di tempat kita bertanding, maka kita akan kalah. Maka seseorang yang baik sekalipun dia perlu mempunyai skill seperti ini. Tetapi pada masa yang sama, sahabat-sahabat sekalian, seorang pemimpin juga dia perlu tahu bagaimana menggunakan isu-isu yang boleh membuka mata masyarakat.
Walaupun isu itu melibatkan isu yang mungkin sensitif, tetapi kalau ia dibawa dengan cara yang betul, maka itu sebenarnya memberikan kebaikan kepada masyarakat, terutama dalam memilih pemimpin. Kalau saya dibenarkan memberikan contoh seperti Menteri Besar Kedah sebagai contoh, apa yang dia bawanya ialah berkenaan dengan Kedah, hubungan Kedah dengan Pulau Pinang, status Pulau Pinang sebagai dengan status pajakan, soal bayaran 10,000, 10 juta dan kemudian bagaimana dia mendesak supaya bayaran pajakan itu dinilai semula dan sebagainya. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian tanya diri masing-masing secara jujur, pemimpin yang bagaimana yang kita mahu? Adakah pemimpin yang biarkan sahaja negaranya, negerinya, tanah airnya dibayar dengan apa sahaja jumlah, sama ada jumlah itu adil ataupun tidak, atau kita mahu pemimpin yang boleh menjadi hero, yang sanggup ke depan memimpin masyarakat dan memimpin negeri atau negaranya untuk menjuarai dan seterusnya memberi kemenangan kepada negara dan negeri yang dia pimpin. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam negara kita, kita pernah kehilangan sebahagian daripada wilayah kita, seperti Batu Putih sebagai contoh. Apa yang berlaku? Itu contoh bagaimana kecuaian pemimpin tanah air kita, pemimpin kita, kerana di atas sebab-sebab yang tertentu. Oh tak apalah, Singapura jaga, itu kita bagi kepada Singapura untuk dia tadbir, diuruskan dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat bahawa apabila, walaupun tanah itu tanah kita sekalipun, tetapi apabila kita menyerahkannya kepada kerajaan lain untuk mentadbir, maka itu akan lambat laun menyebabkan kita kehilangan sebahagian daripada wilayah kita. Walaupun ianya kecil, tetapi itu sebenarnya memberikan satu bentuk tamparan yang hebat kepada pemimpin negara kita. Jadi ini antara contoh kenapa kita tidak boleh memandang hina kepada mana-mana tokoh politik yang pandai menggunakan isu-isu yang berlegar dalam masyarakat, supaya masyarakat boleh membuka mata untuk melihat apakah isu-isu yang tidak boleh dipandang ringan. Maka bagi saya, kalau kita ada pemimpin seperti itu, maka ini antara contoh pemimpin yang boleh diharapkan untuk mempertahankan negara ataupun negerinya. Dan kita tahu bagaimana ada di kalangan pihak berkuasa yang menjual pasir sebagai contoh, kan, menjual bahagian-bahagian tertentu, kan, hasil bumi kepada pihak yang tertentu dan sebagainya. Ini contoh bagaimana perkara yang berlaku dalam negara kita yang dijual kepada pihak lain dan rakyat mengalami kerugian, negara kita mengalami kerugian. Dan selain daripada itu, kita perlu menerima hakikat bahawa politik ini suatu perkara yang sangat unik sebenarnya. Suatu perkara yang mungkin sukar untuk difahami oleh rakyat biasa. Kerana untuk menjadi ahli politik itu banyak perkara yang perlu diambil kira. Kalau saya boleh bagi contoh, walaupun saya tidak berada dalam PH, saya tidak berada dalam PKR, tetapi ini sebagai contoh daripada sudut pandangan saya sebagai orang yang luar daripada PH dan juga PKR. Kalau kita lihat soal pemilihan Menteri Pendidikan, kita tahu bahawa Fadlina Siddiq dipilih sebagai menteri, yang mana pada pendapat peribadi saya alangkah baiknya jikalau PH dapat memilih semula Dr. Mazli Malik sebagai Menteri Pendidikan atau Menteri Pelajaran dan yang seumpamanya. Kenapa? Kerana kita boleh melihat bagaimana beliau lebih mempunyai kelayakan dengan ilmunya, dengan cara dia bercakap dan sebagainya, tanpa menafikan kelayakan yang dimiliki oleh Fadlina. Tetapi apa yang berlaku ialah dalam politik ini banyak perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Perdana Menteri ataupun oleh Presiden Parti dan seumpamanya. Calon yang kalah, calon yang menang, kemudian tuntutan daripada parti lain dan sebagainya, sehingga menyebabkan pemilihan menteri itu
berlaku sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Dan ini yang menimbulkan tanda tanya dan ada rasa tidak puas hati di kalangan segelintir pihak terhadap pemilihan menteri yang kita anggap sepatutnya ada orang lain yang lebih layak, walaupun kita tidak menafikan bahawa yang ada ini mungkin baik, tetapi ada yang lebih baik. Tetapi pada masa yang sama, orang yang baik juga, jikalau tidak ada skill, tidak ada kebolehan dalam kepimpinan pun, dia tidak akan lama. Sebagaimana kita lihat apa yang berlaku kepada mantan Perdana Menteri kita, Pak Lah sebagai contoh, yang dianggap, yang disebut sebagai Mr. Clean. Memang Pak Lah digelar dengan gelaran Mr. Clean, seorang yang baik dan sebagainya, tetapi kita lihat bagaimana pemerintahan Pak Lah tidak lama kerana dia seorang yang baik. Pemimpin ini ada kalanya kebaikan itu, kalau saya boleh menggunakan perkataan baik itu, jikalau dia terlalu baik maka dia mudah untuk dijatuhkan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita tahu keunikan apa yang ada dalam politik yang kita tidak boleh memahaminya dengan cara yang mudah. Maka samalah juga dengan isu-isu lain yang ada dalam negara kita ini. Pada pendapat saya bahawa kita tidak boleh menghalang sama sekali ahli politik daripada berbicara tentang isu-isu perkauman. Jikalau isu itu memang satu isu yang genuine, satu isu yang perlu diutarakan dan dibincangkan. Saya ambil satu contoh. Dalam negara kita ini, kita lihat banyak berlaku kes-kes mahkamah. Kes-kes mahkamah di mana pihak berkuasa agama disaman, kerajaan negeri disaman, dan yang melibatkan enactment yang ada yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri yang tertentu. Yang terbaru kita lihat negeri Kelantan pun terlibat. Sebelum ini negeri Sembilan, negeri Selangor dan sebagainya. Apa yang sahabat-sahabat perlu ketahui ialah apakah semua ini berlaku secara kebetulan. Ini yang kita perlu tentukan. Apakah ini berlaku secara kebetulan? Isu-isu seperti LGBTQ, isu-isu seperti liberalism, isu seperti human rights dan sebagainya, ada golongan yang mengambil tindakan mahkamah untuk saman pihak berkuasa untuk membatalkan legal provisions yang tertentu yang ada dalam enactment negeri, contohnya berkenaan dengan pondan, berperwatakan seperti lelaki atau wanita, ataupun isu yang berkaitan dengan khalwat, sehingga keluar perkataan sepatutnya pihak berkuasa tidak boleh menjadi polis moral kepada rakyat. Apakah ini berlaku secara kebetulan? Apakah ini dilakukan oleh orang persendirian? Tidak melibatkan satu agenda yang besar oleh pihak-pihak yang terlibat. Kalau kita lihat secara global di seluruh dunia, sudah banyak berlaku negara-negara Kristian, negara-negara mak saleh di Eropah yang mana padri-padri mereka, agama mereka, Kristian sendiri tidak membenarkan amalan-amalan gay, lesbian dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Kita lihat apa yang berlaku sekarang. Sekarang ini mereka terpaksa menerima padri seorang gay. Kan? Mereka terpaksa menerima dan mengiktiraf bahawa gay juga ataupun lesbian berhak untuk berkahwin sesama mereka di dalam gereja. Walaupun itu bertentangan dengan agama mereka. Kalau itu boleh berlaku di negara maju di Eropah, di negara mat saleh orang putih, maka apakah kita merasakan bahawa ini tidak berlaku dalam negara kita? Dan kita lihat bagaimana isu-isu LGBTQ, liberalism, human rights dan sebagainya ini menyerang bukan sahaja Malaysia, tapi menyerang Nusantara ini, Indonesia, negara jiran kita dan sebagainya. Apakah ini semua berlaku secara kebetulan, tidak terancang atau bagaimana? Maka kita bukan ingin mempergunakan agama, tetapi kerana wujud ancaman yang benar, wujud ancaman yang genuine, ia benar-benar ancaman. Jikalau kita biarkan, kita mengambil mudah perkara seperti ini, maka lambat laun kita akan kalah. Mereka menggunakan pelbagai perkara, termasuk menggunakan mahkamah, menggunakan ruang-ruang yang ada dalam undang-undang untuk memastikan bahawa mereka menang dan mereka dapat mengalahkan
pihak berkuasa agama, dan ini suatu perkara yang sangat bahaya kepada generasi akan datang. Ia bukan saja berlaku kepada orang Islam, tapi ini juga ancaman kepada agama lain. Saya pernah berbincang dengan rakan-rakan saya, lawyers di kalangan berbangsa India. Saya bertanya kepada mereka, dan mereka ini beragama Hindu. Saya bertanya tentang ancaman human rights. Kita mengakui bahawa Islam juga suatu agama yang mengiktiraf human rights. Negara kita juga mengiktiraf, perlembagaan negara kita mengiktiraf hak asasi manusia. Tetapi gerakan human rights yang berlaku sekarang ini adalah gerakan yang melampau. Gerakan yang melampau sehingga akan menidakkan agama yang merupakan agama negara kita. Islam is the religion of the federation. Kita melihat bagaimana mereka melakukan strategic litigation. Apa yang dimaksudkan dengan strategic litigation? Iaitu mereka ada peguam mereka, pasukan peguam yang lengkap dengan segala keperluan. Kalau kita lihat di mahkamah hari ini, kalau seorang individu tidak mampu membayar legal fee, professional fee seorang peguam yang mahal, tapi bagaimana mungkin bukan satu kes, bukan dua kes, banyak kes sekarang ini yang sampai ke mahkamah persekutuan, federal court, yang sudah tentu kosnya sangat-sangat tinggi. Dan siapa di sebalik semua ini? Maka sahabat-sahabat sekalian, itu bukan kebetulan, tetapi itu dilakukan dengan penuh perancangan. Maka ahli-ahli politik perlu sensitif, perlu peka dengan isu-isu seperti ini. Sekadar itu untuk pusingan yang pertama. Saya serahkan semula kepada Saudara Faiz. Terima kasih Ustaz Jai atas penerangan yang cukup cantik. Saya nak tanya soalan ni, saya risau dekat Ustaz ni sebab kita kenal latar belakang Ustaz, parti Ustaz dan sebagainya, tapi saya kira jawapan Ustaz cukup tuntas dan sangat memudahkan kami untuk memahami isu ni. Kita bergerak kepada Ustaz Mat lagi sekali. Ustaz, bila kita bercakap soal politik ni, kita perlu mengakui hampir semua parti telah merasai berada di Putrajaya tu, kan? Daripada parti Islamnya, daripada parti berteraskan bangsanya, semua dah pernah ada di sana. Dan daripada seorang politik, ahli politik yang dulunya bawa lori, bawa truk, pusing seluruh negara dengan formula-formulanya, sekarang dah jadi menteri pun, kan? Kebanyakan hampir semua parti telah rasa menjadi menteri itu. Dan ini adalah masa untuk setiap ahli politik membuktikan kewibawaan mereka, kemampuan mereka selain daripada pidato, selain daripada kemahiran berhujah dan sebagainya. Mereka perlu membuktikan kemampuan mereka memimpin dan membuktikan apa yang mereka bercakap sebelum ini mampu direalisasikan. Pada akhirnya Ustaz, pada 12 hari bulan ni pasti ada pengundi yang belum membuat keputusan lagi. Dia ada dalam saki-baki kempen ni, ruang yang perlu dimanfaatkan. Mungkin ada calon-calon yang ataupun rakyat yang masih fikir antara calon ataupun parti, kan? Aku suka calon ni tapi aku tak suka parti ni. Aku suka parti ni tapi aku tak suka calon ni. Apa saranan ataupun pandangan Ustaz untuk sebagai galakan untuk mereka memilih parti ataupun calon? Silakan Ustaz. Okey, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya sangat tertarik dengan ulasan yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Jalani tadi. Dia telah memberikan satu rentak untuk kita bercakap dalam medan politik. Cuma saya setuju ada beberapa poin yang saya nak respon sebelum saya jawab pada soalan Faiz tadi. Pertama, memang kita sebagai orang politik, pemimpin, wakil rakyat dalam konteks negara Malaysia ini, kita tak nafikan politik masih berasaskan kepada kaum. Jadi untuk setiap pemimpin ini, mereka tidak dapat lari daripada bercakap, memperjuangkan hak kaum masing-masing. Dan itu tidak salah. Tentulah orang Melayu, pemimpin Melayu yang menjadi wakil kepada masyarakat Melayu, bercakap tentang hak orang Melayu. Cuma apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Jalani tadi patut menjadi pengikat ataupun menjadi garis panduan yang jelas. Hendaklah isu yang diperjuangkan itu
isu yang benar-benar berasaskan fakta, bukan persepsi yang dicipta untuk mencetuskan huru-hara. Kalau betul berlaku ketidakadilan kepada mana-mana kaum, orang Melayu bangkit untuk bercakap soal hak dia, soal apa yang patut dia dapat, dan dia telah dinafikan hak dia secara faktanya begitu, maka dia boleh berjuang untuk hak itu. Apa yang menjadi masalahnya apabila orang Melayu mengangkat sebahagian pemimpin untuk memperjuangkan hak mereka tak diperjuangkan, tetapi dia memperjuangkan sebaliknya dalam hal-hal yang lain. Secara saya sebut secara umum lah, kan. Jadi bagi saya, untuk memperjuangkan isu, tentulah orang-orang agama akan memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Tentu kita akan bercakap tentang hak agama Islam, tentang hak umat Islam. Itu tak boleh lari. Cuma pastikan jangan fakta yang kita perjuangkan itu satu benda yang persepsi, satu benda yang kata apa, hanya hearsay, dengar khabar. Mesti di ataskan fakta. Benar-benar benda itu berlaku, dan kalau berlaku ketidakadilan, kita bangkit untuk memperjuangkan hak itu. Dan setiap orang Islam, tak mengira apa parti dan juga kecenderungan politik dia, mesti menyokong dan memperjuangkan hal yang sama. Ini baru politik yang matang lah. Saya nak respon kepada apa yang Faiz sebut. Alhamdulillah, bermula daripada politik pilihan raya 2018, kalau tak silap saya, kita melihat, kita tak boleh menafikan lagi bahawa orang Malaysia, masyarakat Malaysia, tak mengira apapun kaum dia, telah bergerak selangkah menjadi masyarakat yang sangat cemerlang di dalam soal politik. Kita bukan lagi seperti zaman-zaman dahulu, letak ketui batu pun boleh menang, letak apa pun sebagai calon boleh menang. Tak. Kita telah menunjukkan bahawa Malaysia sudah sudah hampir menjadi negara maju. Rakyatnya sudah berfikiran dengan fikiran yang matang untuk menilai. Dan kita melihat masalah negara-negara membangun ni, apabila dia tak boleh membuat penilaian yang baik, dia berasaskan kepada warna parti, berasaskan kepada lambang dan logo. Nanti saya akan ulas tajuk itu. Tapi kalau kita lihat Amerika umpamanya, negara Amerika ataupun Britain, ini adalah demokrasi yang begitu sihat. Bahkan saya tidak segan silu untuk menyatakan apa yang diamalkan di dalam sistem Westminster di Britain dalam parlimen mereka, dan juga apa yang diamalkan di Amerika, lebih menepati roh Islam itu sendiri. Ada check and balance. Pemimpin boleh dikritik dan perlu menjawab setiap tindak tanduk apa yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat politik yang sehat, politik yang matang, politik yang hebat, politik yang maju, ialah politik yang sentiasa bertukar pemerintahnya. Republik dan Demokrat sentiasa berubah. Maksudnya rakyat tidak taksub dengan satu-satu lambang. Kalau Republik sampai ke mati pun Republik dia pangkah. Tak. Ini zaman zaman mundur. Ini sudah tidak ada dalam Malaysia. Dia tak melihat lambang lagi dah. Dia akan melihat banyak aspek. Sebab itu kita boleh tukar. Dahulu berpuluh tahun UMNO memerintah, akhirnya tumbang kerana rakyat melihat suatu perubahan perlu dilakukan. Kemudian berlaku apa yang kita panggil sebagai ketidaktentuan, parti mana yang boleh memerintah. Kerana apa? Kerana rakyat tidak hanya terikat dengan satu parti. Tidak ada parti yang boleh dominan di dalam negara ini kerana rakyat telah menunjukkan kuasa mereka. You buat kerja, you diangkat, you dipilih. Kalau you tak buat kerja, you cakap saja, kita akan humban you ke jalan. Dan inilah politik maju. Kita tengok di Britain, berapa kali berlaku pertukaran Perdana Menteri. Di Amerika, Republik satu penggal, tukar kepada Demokrat satu penggal, tukar kepada... Apabila satu-satu parti menguasai terlalu lama, ruang untuk mereka korup, ruang untuk mereka terlalu selesa akan terbuka. Sebab itu, kita perlu kepada politik yang seperti ini. Ini satu politik yang sihat, iaitu setiap daripada pemimpin itu mereka akan sedar bahawa rakyat yang akhirnya akan menentukan kedudukan mereka. Itu apa yang saya rasa bagus. Yang kedua,
Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala telah merezekikan kita melihat PAS telah pernah menjadi kerajaan. UMNO telah lama lebih awal. Apa saya sempat senaraikan parti-parti yang ada. PAS telah menjadi kerajaan. UMNO telah menjadi kerajaan. PKR menjadi kerajaan. Bersatu, Amanah, Warisan, DAP. Boleh dikatakan kesemua parti-parti yang ada di dalam Malaysia telah berpeluang menjadi kerajaan. Apa yang menariknya? Ini satu perkara yang rakyat Malaysia perlu highlight dan rakyat Malaysia perlu sedar bahawa bercakap di luar tidak sama dengan berada di dalam organisasi. Ini yang kita perlu sedar. Menjadi pembangkang satu kerja yang mudah. Dan kita melihat semuanya sama. Baik PAS, baik UMNO, baik DAP, baik Amanah. Bila you berada pada posisi pemerintah, posisi kerajaan, baru awak tahu kekangannya bagaimana, keadaan yang sebenar, apa yang awak janjikan, apa yang awak laungkan, apa yang awak nak buat ketika awak berada di pembangkang, tiba-tiba awak menjadi kerajaan, benda itu tak dilakukan. Kita tak nafikan, bukan mereka tak nak buat, bukan mereka tak nak tunaikan di atas sangka baiklah, tetapi mereka menyedari bahawa apa yang mereka cakap itu tidak semudah untuk apa yang mereka nak lakukan. Dan hari ini kita melihat bagaimana sebahagian pihak menjawab kenapa tak boleh diturunkan harga minyak, kenapa harga barang tak boleh diturunkan, yang dahulunya mereka mengatakan harga barang boleh turun dan sebagainya, kerana apabila berada pada posisi melihat fakta realiti, bercakap di atas bumi yang nyata, barulah mereka tahu bahawa bercakap itu tidak membuat sesuatu itu tidak sesenang untuk kita bercakap. Ini termasuk kepada semua pihak. Sebab semuanya telah menjadi kerajaan dan semuanya ada benda yang mereka cakap mereka tak buat. Bukan sebab tu saya kata baik PAS ada benda yang dia tak laksanakan ketika dia menjadi kerajaan, ketika demikian juga pihak Pakatan Harapan ada benda yang mereka tak tunaikan. Kita faham. Sebab itu saya melihat dalam Facebook Datuk Seri Najib, dia antara orang yang sangat happy lah ketika ini kerana dia mengatakan apa yang dituduh kepada diri dia, apa yang disebut tentang diri dia itu, hari ini semua orang mengetahui hakikat sebenarnya. Kenapa dia tak buat begini dahulu, kenapa dia tak buat begitu dahulu, kenapa kerajaan itu tidak buat begitu, kenapa kerajaan ini tidak buat macam tu, kan? Ada orang kata harga barang boleh turun, panggil semua tokoh-tokoh ni, kita kerajaan, esok mau turun, kalau tidak kita ambil tindakan. Itu ketika kita bukan kerajaan. Ketika kita menjadi kerajaan, tidak semudah itu untuk kita buat. Demikian juga, saya bagi contoh yang mudah untuk rakyat faham. Menjadi seorang bapa, ketua keluarga, si sudut pandangnya, kemampuannya, bacaannya, tidaklah sama dengan apa yang dilihat dari sudut persepsi seorang anak. Anak mungkin cakap, kenapa ayah tak bawa pergi sini? Kenapa orang lain boleh pergi situ? Kenapa kami tak boleh pergi situ? Kenapa kami tak boleh beli barang ni? Ada kawan boleh beli barang ni? Kerana dia melihat dari sudut pandang anak. Dia tidak memahami kekangan, halangan dan apa yang dihadapi oleh seorang bapa. Nanti bila dia berkahwin, dia berkeluarga, dia menjadi seorang bapa, dia memahami apa yang telah dilalui oleh bapa dia dahulu. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang rakyat persoalkan sekarang ini bukan soal you tak boleh buat. Soalnya kebertanggungjawabaan di atas apa yang telah awak cakap pada satu masa dahulu. Itu yang dipersoalkan. Sebab itu apabila kita menjadi orang politik, orang Islam secara khususnya, kita bertanggungjawab di atas apa yang kita cakap. Sebab itu kita jangan menabur janji, menanam tebu di bibir, kata orang Melayu. Menabur, ni sekarang ni macam-macam yang ditabur dan sebagainya. Di sebelah pembangkang lagi banyak, kita akan buat macam ni, kita akan buat macam ni. Sebab itu hadirin mukminin, memberikan formula tidaklah semudah kita membancuh susu formula. Dia tidak semudah itu. Memberikan cadangan, rakyat orang boleh bagi cadangan, tapi pelaksanaan tidak semudah memberi cadangan. Sebab itu kita tengok hari itu orang banyak hentam bank Islam, sistem bank Islam dan sebagainya. Mungkin orang yang kritik bank Islam tu, kalau kita lantik jadi CEO bank Islam, mungkin lebih teruk daripada apa yang dia cakap. Kan? Sila hari bulan dia boleh pertahan pula bank Islam, kan, sebagainya. Sebab itu saya kata tuan-tuan hadirin mukminin,
apa yang penting dalam hal ini ialah kita semua hendaklah bertanggungjawab dan bercakap bukan di atas sentimen tetapi fakta. Dan setiap orang, saya ingat pembangkang sekarang ni pun, dia dulu kerajaan. Pembangkang dulu, dia pernah jadi kerajaan. Pembangkang sekarang, PN sekarang ni, dia jadi kerajaan. Dan tentu dia mengetahui. Sebab itu saya tengok tuan-tuan, hadirin mukminin, apa yang tak boleh dilakukan oleh kerajaan dahulu, juga tak boleh dilakukan oleh kerajaan sekarang. Dan naiklah kerajaan yang akan datang pun sama. Kerana kekangan itu, saya rasa tidak ada kerajaan yang tidak mau buat sesuatu yang mengambil hati atau menyenangkan rakyat. Kerana itu akan memberikan political advantage kepada career mereka. Tentu semua, saya ingat semua orang nak turunkan harga minyak. Semua orang nak turunkan harga barang. Semua orang nak bagi telur murah. Semua orang nak bagi beras murah. Saya ingat tak ada menteri yang nak bagi barang mahal. Tapi kenapa benda itu tak boleh berlaku? Kerana ketika dia berada di kerusi menteri itu, barulah dia tahu sebenarnya langit tu tinggi, bumi tu rendah. Demikian apa yang perlu kita ambil perhatian. Ini juga nasihat untuk saya. Sebab itu ketika nak berkempen, kena ingat. Apabila awak dipilih nanti, kalau tak boleh buat, baru tahu. Macam tu juga saya nak sebut. Kan? Dahulu satu pihak kata, pihak ni mengamalkan lantik anak beranak. Bagi saya, tidak ada parti dalam Malaysia ni yang tak lantik anak beranak. Orang bukan marah awak lantik anak beranak awak. Tak ada masalah. Hatta saya pun kalau naik, mungkin saya akan melantik sebahagian daripada anak beranak saya. Kan? Sebab tu saya tak mengutuk orang yang lantik anak beranak, kerana mungkin kita akan buat benda yang sama. Jadi kalau kita tak kutuk orang, esok orang tak kutuk kita lah. Cuma apa yang saya nak sebut, ketika orang lain buat, awak menjadi juara yang paling kuat menghentam. Awak menjadi hero yang paling kuat menghentam. Tapi ketika awak melakukan hal itu, awak sunyi sesunyi malam di bawah bulan purnama. Itu yang orang petikai. Bukan orang petikai awak lantik itu. Tapi masa orang lain buat, punya bagus awak tibai. Tapi masa awak buat, senyap sunyi, sepatah apa pun tak dengar. Ini yang kita panggil double standard. Dan hadirin mukminin, sebab itu Nabi SAW ketika kita masyhur, "Lau saraqat Fatimah bint Muhammad laqata'tu." Nabi kata kalau Fatimah mencuri, Fatimah tak mencuri. Nabi kata kalau dia mencuri, aku kerak tangan dia. Nak menunjukkan bahawa dalam Islam awak kena buat apa yang awak cakap. Dan awak tak boleh ada double standard. Sebab itu bagi saya hadirin mukminin, rakyat telah melihat apa yang berlaku dalam 5-6 tahun ini tentang apa yang boleh dilihat lah. Saya tak nak komen lebih-lebih kan. Okey, baik. Balik kepada jawapan. Baru saya nak jawab yang Pak Is sebut tadi ni. Nak pilih calon ke nak pilih parti? Tak payah penin-penin. Yang ni pandangan saya. Nak setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa. Kalamun la yutra wa yu'khadh. Perkataan manusia ni boleh ambil dan boleh ditolak. Cuma bagi saya, berdasarkan apa yang saya faham, apabila kita nak buat pemilihan, kita memilih berdasarkan calon, bukan berdasarkan parti. Apa argument saya? Kalau ditanya tentang saya tidak ada langsung syak, tidak ada langsung keraguan bahawa kita memilih calon, bukan parti. Sebab apabila rakyat membuat pemilihan berdasarkan kualiti calon-calon yang ditampilkan itu ada credibility, ada integrity, ada al-quwwah, ada al-amanah, ada semua dia pilih. Apa yang akan berlaku? Setiap parti politik akan menilai sebaik mungkin sebelum meletakkan calon untuk mewakili parti mereka bertanding sebagai wakil rakyat. Tapi kalau kita duk kira aku apa pun aku akan pangkah parti ni, maka apa yang akan berlaku? Kita akan hidup dalam satu suasana yang sangat tidak bagus. Parti-parti ini akan merasa letak pilih siapa pun, siapa jadi calon pun, teruk macam mana pun, tak ada credibility, tak ada kemampuan pun, mereka tetap akan undi. Akhirnya, yang ada mewakili kita adalah daripada mereka yang tak berkualiti dan tak mampu untuk menjalankan tugas kerana kita tak melihat kepada kualiti, tapi kita melihat kepada warna. Ini yang sangat bahaya.
kita umat Islam dilarang taklidul a'ma, blind imitation, taklid buta. Quran mengatakan ulul albab alladzina yastami'una alqaul, mereka yang mendengar semua tu. Aku ni tak kira hang tak siapa dia calon hang, siapa dia yang bertanding, siapa dia yang nak jadi wakil rakyat, aku tak kira siapa dia pun. Yang pentingnya aku esok masuk bilik mengundi, logo tu, lambang tu aku pangkah. Kalau ada lah perangai macam ni lah masyarakat kita, akan rosak negara ini. Sebab apa? Sebab itu kalau kita bagi lesen yang besar, parti-parti ni dia tak ada masalah lah. Kita nak letak siapa? Letak bila siapa pun, kan? Yang pentingnya parti kita dan mereka akan sokong. Akhirnya kita akan memberi satu ruang untuk berlakunya perkara yang sangat tidak sihat dalam masyarakat kita. Sebab itu kita bertanggungjawab mengenal pasti calon yang nak bertanding. Dia kata kalau kita pilih berdasarkan calon, nanti tak cukup jumlah nak jadi kerajaan dan sebagainya. Maka kalau dia fikir soal itu, parti-parti yang bertanding daripada awal lagi, mereka sudah buat pemilihan yang ketat untuk menjadi calon. Sebab apa? Kerana rakyat tidak seperti dahulu lagi. Sebab itu kita melihat dahulu setengah kawasan dominan fixed deposit. Kalau kita nak cakap soal politik terus, setengah kawasan Felda umpamanya dianggap sebagai satu fixed deposit kepada parti UMNO. Tapi hari ini UMNO telah tewas di kebanyakan kerusi di Felda. Sebab orang dah tak melihat kepada warna, dah tak melihat kepada lambang, orang melihat kepada kualiti. Dan mana-mana kerusi-kerusi yang dianggap selamat oleh parti-parti tertentu, yang letak siapa pun boleh menang, sekarang sudah berbeza. Kalah bukan kalah sikit-sikit, kalah hilang deposit. Kalau dahulu seseorang itu membawa nama besar, dia boleh menang. Dia anak kepada seseorang, dia boleh menang. Dia adalah cucu ke, dia apa ke, ada pertalian keluarga, dia boleh menang. Sekarang bukan kata anak saja, dengan bapak-bapak pun kalah dah. Maka orang sudah tidak melihat, orang sudah tidak hidup di atas nostalgia 60-an, 70-an dahulu. Orang berpijak di atas fakta. Dan hari ini tuan-tuan sangat membimbangkan. Dan ini bagus untuk rakyat. Di kalangan ahli politik mereka sangat berhati-hati dalam setiap tindak tanduk mereka, perkataan mereka. Mereka tidak lagi seberani dahulu kerana rakyat sudah bijak menilai dan tidak ta'assub. Sebab itu kita nak buang budaya ta'assub ni. Mana-mana pihak pun tak boleh. Agama pun tak benarkan. Sebab itu saya kata, dia bukan soal siapa lebih Islam atau siapa lebih Melayu. Dia soal siapa yang lebih baik dalam mengurus takbir. Termasuklah urusan orang Islam, urusan orang Melayu, urusan bukan Islam. Tuan-tuan kena ingat macam. Sebab saya tertarik dengan apa yang disebut oleh sebahagian tokoh-tokoh politik khasnya daripada PAS. Kita bukan nak pilih tu imam. Kan? Dia kata wakil rakyat hang boleh baca Quran elok tak? Kita bukan nak pilih tu imam. Dan saya ingat kita bukan nak ada pertandingan musabaqah dalam parlimen. Kan? Tapi kalau dia boleh pandai baca Quran betul makhraj pun, tapi dia tidak ada daya upaya untuk memimpin pun, satu soal yang besar. Sebab itu kita tengok alhamdulillah PAS menampilkan seperti yang disebut oleh Faiz tadi, menampilkan tokoh-tokoh profesional, ada profesor mewakili parti Islam. Tidak semestinya semua ustaz-ustaz, kan? Demikian juga PKR dan sebagainya. Semua parti-parti sekarang ni mereka pilih calon yang bukan sahaja calon yang boleh menang, tapi calon yang ada kualiti lah. Jadi bagi menjawab secara ringkasnya, kan, pilihlah calon yang berkualiti dan akhirnya ini akan memberi satu isyarat kepada parti-parti yang bertanding supaya meletakkan calon yang berkualiti. Jika awak parti yang hebat tapi calon awak tidak ada kualiti, awak akan ditolak. Saya nak tutup pusingan ini dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW mengingatkan kita yang nak bagi pilihan ni, kena pilih betul-betul. Jangan taklid buta, ta'assub. Ni setengah orang ni dia ikut kawan. Ni sebahagian orang-orang muda ni. Dia jangan ikut trend. Dia kena buat di atas ilmu. Sebab itu kita patut mencerdikkan rakyat. Jika rakyat cerdik, maka orang yang akan naik memegang jawatan atau mewakili kita juga di kalangan orang yang cerdik. Nabi kata, وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ. Sesiapa yang memberikan pandangan tentang saudaranya, dia memberikan satu pandangan pada saudaranya, ada pandangan yang lebih baik,
Tapi dia tak ambil pandangan yang tu, dia ambil pandangan yang saudara dia ni kerana ta'assub, kerana faktor-faktor lain lah, bukan kerana fakta kena betul tu, tapi kerana mungkin soal lain, soal warna ke, soal geng ke, soal apa ke. Kata Nabi, dia telah mengkhianati saudaranya. Sebab itu Nabi mengingatkan kita memilih yang terbaik. Sebab itu Nabi kata, dia bagi satu pendapat pada saudaranya, ada pendapat yang lebih baik tapi dia tak ambil yang lebih baik tu kerana ada kepentingan, ataupun kerana ketaksuban, ataupun kerana sesuatu pada saudara dia, dia telah khianat sebenarnya. Maka hadirin mukminin, itu sahaja pada pusingan yang kedua, supaya kita menjadi politik yang sihat, politik yang maju, politik yang didasari dengan ilmu. Memang dahulu masyarakat ada, kita tak nafikan sentimen, persepsi memang mendominasi politik Malaysia satu ketika dahulu. Hari ini masih ada sentimen, persepsi, tapi alhamdulillah dengan banyaknya diskusi-diskusi seperti ini telah mencerdikkan masyarakat, dan ini memberikan isyarat kepada ahli-ahli politik supaya mereka bertindak dengan tindakan yang betul dan memberi kebaikan kepada rakyat, kerana rakyat sudah boleh menilai, dan pada bila-bila masa mereka boleh membuat perubahan sekiranya mereka tidak bersetuju. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Mat atas penjelasan terang mata kami Ustaz. Ustaz terang bagi jawapan yang cukup baik. Alhamdulillah. Kita nak ke Ustaz Jai lagi sekali. Ustaz, satu lagi soalan yang mungkin juga kritikal bagi Ustaz, sebab Ustaz berlatar belakangkan parti. Saya cuma nak tanya macam ni Ustaz, sebab hari ni kita banyak bercakap soal tata kelola, pentadbiran, tadbir urus yang cekap, yang baik. Saya rasa tak dapat tidak kita perlu bersetuju untuk amalan istihar harta itu perlu diterima oleh politik Malaysia dan rakyat Malaysia. Tapi saya menghormati parti-parti yang mengenengahkan prosedur ini sebelum mana-mana calon itu diketengahkan. Tapi ada parti yang terang-terang menolak secara total. Maksudnya bila kita cadangkan ataupun bila media bertanyakan pimpinan-pimpinan utama parti-parti tertentu tak mau istihar harta ke? Contohnya kan, macam tu soalannya. Pimpinan direct menjawab, ini adalah satu perbuatan yang bodoh sebagai contoh jawapannya. Pemimpin kami ataupun calon kami tidak pernah mengamalkan rasuah. Jadi sebab apa kami nak kena istihar harta? Ini satu benda yang mungkin pada saya sebagai anak muda, saya rasa benda macam ni pun orang politik tak boleh nak setuju. Padahal benda macam ni benda paling asas untuk kita buktikan bahawasanya kita seorang yang bersih dan kita bersedia untuk berkhidmat untuk rakyat. Pada kemampuan kita, dan ketulusan tu adalah kunci. Rakyat pun tahu kita punya aset macam mana sebelum kita masuk politik, dan mereka tahu kemampuan kita. Pada pandangan Ustaz, kan, untuk parti-parti yang macam ni, yang sehingga kini mungkin ada parti yang masih lagi menolak amalan macam ni, adakah wajar rakyat sekali lagi memaafkan parti-parti macam ni, bagi mereka ni peluang, pimpin lagi, dan sekiranya satu hari ni mereka terpalit dengan isu rasuah, dia tak ada satu garis asas untuk rakyat rujuk. Adakah wajar Ustaz untuk kita bagi parti-parti sebegini untuk mereka takbir Malaysia ni? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Faiz. Sebelum saya jawab secara direct soalan yang Faiz tanya tadi, saya rasa lebih baik saya menceritakan terlebih dahulu kekangan yang ada di kalangan ahli politik ini. Ahli politik ini, mereka ni manusia biasa. Dan pada pendapat saya dan pengalaman peribadi saya, berdasarkan kepada my observation, pemerhatian rakan-rakan yang lain dan sebagainya, pemimpin ni dia tak lepas daripada masalah yang berlaku kepada manusia-manusia lain. Ada di kalangan ustaz-ustaz, ahli politik, penceramah dan sebagainya, mereka menjadi dua orang yang berbeza apabila mereka berdepan dengan kamera dengan kalau mereka menjawab soalan tanpa kamera.
Sama dah juga ahli-ahli politik, pemimpin, ustaz, penceramah dan sebagainya. Kalau dengan pemberita, dia kaku, kan, dia ada darah gemuruh. Nampak kalau jawapan-jawapan itu nampak tidak smooth, tidak lancar. Mesej yang hendak disampaikan tu tersangkut di tengah jalan. Dan itu berlaku kepada ramai orang tanpa mengira profession. Malah di kalangan ustaz-ustaz pun ada ustaz yang huraian dia lebih bagus kalau tidak ada kamera, kan. Kalau nampak kameraman datang, nampak Rosman ada, Hikam ada, mulalah bercakap dah tak macam biasa. Jadi itu yang berlaku, yang saya perhatikan yang berlaku kepada ahli politik. Sebahagian ahli politik ini apabila diasak oleh pemberita, wartawan dengan kameranya dan sebagainya, kadang-kadang jawapan yang keluar itu, saya minta maaf lah kalau istilah saya ni agak kasar, tapi jawapan tu macam merapu lah sikit, kan, nampak macam merapu. Ya, kita kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa dia jawab macam tu? Sedangkan soalan tu simple je, very straightforward. Jadi itu realitinya, manusia ini dia ada kekurangan dia ada keterbatasan dia. Baik. Maka bila berbalik kepada soalan yang Saudara Faiz tanya tadi, saya akui bahawa di dalam menjawab soalan-soalan pemberita itu, ada juga di kalangan ahli politik ini nampaknya dia memberi jawapan tu tidak memuaskan hati. Tapi kalau kita lihat latar belakang pemimpin tersebut dan juga parti politik yang dia wakili, kita tahu bagaimana polisi parti, bagaimana amalan parti politik itu, bagaimana sikap parti politik itu terhadap calon-calon yang dipilih dan sebagainya. Saya teringat dahulu almarhum Tok Guru Ni Aziz sebagai contoh. Tanpa saya namakan exco tersebut. Saya masih ingat di Kelantan, di awal-awal dahulu semasa almarhum Tok Guru Ni Aziz menjadi Menteri Besar Kelantan, memang ada cakap-cakap di kalangan orang Kelantan tentang seorang exco ini, tentang kekayaan dia yang tiba-tiba kan nampak macam harta tu nampak macam bertambah tu agak cepat dan seumpamanya, maka exco itu kemudiannya digugurkan. Itu contoh bagaimana amalan yang ada dalam parti politik yang diterajui oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz. Samalah juga dengan apabila kita bercakap tentang ada parti politik yang tidak bersetuju dengan pengisytiharan harta. Sebenarnya Saudara Faiz, saya tidak tahu, I don't have a clue, saya tidak tahu pun ada parti politik yang secara mutlak 100% menolak pengisytiharan harta. Yang saya tahunya ialah bukan mereka menolak pengisytiharan harta secara mutlak, tetapi berlaku perdebatan tentang aspek-aspek tertentu berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengisytiharan harta. Sebagai contoh, masa isu ini timbul dahulu tahun 2019, tahun 2020 sekitar itu, kita dapati perbahasan itu berkenaan dengan mewajibkan ahli parlimen tanpa mengira pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang untuk mengisytiharkan harta. Maka timbullah pelbagai komen termasuk berkenaan dengan nanti tidak elok kalau diisytiharkan harta, nanti orang tahu ada dengki dan sebagainya. Itu sebenarnya komen-komen sampingan. Tetapi hakikat sebenarnya ialah semua parti politik pada pengetahuan saya semuanya bersetuju berkenaan dengan keperluan pengisytiharan harta. Cuma yang menjadi perdebatannya ialah aspek-aspek tertentu. Sebagai contoh, apabila diwajibkan kepada ahli parlimen untuk mengisytiharkan harta, maka kewajipan itu bukan sahaja kepada ahli parlimen tersebut, tetapi ia juga melibatkan isteri dan anak-anak. Ini yang menjadi concern di kalangan ahli parlimen.
Sebabnya antaranya ialah kerana pernah berlaku ahli parlimen Jelutong, kalau saya tidak silap pada waktu itu, bila dilihat jumlah harta yang diisytiharkan itu kosong. Jadi ini menimbulkan tanda tanya dan perdebatan pada waktu itu tentang sejauh mana keberkesanan pengisytiharan harta itu. Takkanlah satu orang yang sudah bekerja puluhan tahun dan telah menjadi ahli parlimen sekian lama, tetapi asetnya, hartanya itu kosong. Jadi ini yang menjadi perdebatan. Kemudiannya ialah tentang faktor, tentang isu keselamatan. Kerana sebelum itu, apabila diisytiharkan harta, ianya tidak diisytiharkan harta kepada publik, kepada orang awam. Tetapi yang menjadi perdebatan pada waktu itu ialah pengisytiharan harta itu dibuat kepada awam. Mana orang awam boleh lihat berapa harta yang kita ada, rumah sekian-sekian, kenderaan dan sebagainya. Ya. Itu sebagai contoh. Jadi itu yang menjadi perdebatan. Selain daripada itu berkenaan dengan punca kuasa, nak diletak bawah parlimen ataupun di bawah SPRM. PAS sebagai contoh, ahli-ahli parlimen PAS, contohnya Tuan Ibrahim Tuan Man selaku orang nombor 2 dalam Parti Islam se-Malaysia PAS, telah memberikan pendapatnya sewaktu ditanya oleh pemberita bahawa PAS bersetuju berkenaan dengan pengisytiharan harta. Cuma yang menjadi isunya ialah sama ada diletakkan di bawah parlimen ataupun di bawah akta SPRM. Apa yang disuarakan oleh pimpinan PAS pada waktu itu ialah supaya ianya diletakkan di bawah akta SPRM. Kerana kalau diletakkan di bawah parlimen, contohnya denda hanya 1,000, kan? Denda hanya 1,000. So apa keberkesanannya kalau denda hanya 1,000 ataupun digantung daripada dewan dan seumpamanya. Jadi itu yang menjadi perdebatan. Tetapi apabila dilaporkan dalam akhbar, termasuk dengan isu-isu musuh politik dan sebagainya, digambarkan seolah-olah Parti Islam tidak mahu mengisytiharkan harta. Jadi itu satu perkara yang sebenarnya telah berlaku kekeliruan ataupun sengaja dikelirukan oleh musuh-musuh politik. Selain daripada itu, kita tengok sekarang ini kempen politik itu sangat kotor sebenarnya. Cuba digambarkan bahawa PAS ini adalah pemimpin-pemimpinnya kaya raya, dan kita tahu sekarang ini berlaku pertembungan antara Perdana Menteri dengan mantan Perdana Menteri, kan, saman menyaman di antara satu sama lain. Jadi itu isu-isu yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat sekarang. Pada pendapat saya, jikalau benar mana-mana ahli parlimen yang terlibat dengan rasuah ataupun terlibat dengan money laundering, pengubahan wang haram dan sebagainya, kerajaan sepatutnya tidak teragak-agak melalui polis ataupun SPRM dan pihak berkuasa yang berkaitan untuk mengambil tindakan. Jangan hanya bercakap di pentas politik, menuduh pemimpin sekian, orang yang berjawatan sekian sebagai terlibat dengan rasuah, terlibat dengan kecurian hasil nadir bumi dan sebagainya, tetapi tidak ada tindakan yang boleh dilihat oleh masyarakat sebagai tindakan in good faith. In good faith itu yang penting. Kalau betul seorang pemimpin itu ataupun yang memegang jawatan dalam parti, tak kiralah kerajaan ataupun pembangkang, yang benar-benar terlibat dengan sesuatu jenayah, maka ambil tindakan sebagaimana biasa. Kan, siasat, kalau cukup bukti, hadapkan ke mahkamah, charge, kenakan pertuduhan dan bicarakan di mahkamah keadilan. Itu yang sepatutnya dilakukan. Tetapi dalam musim pilihan raya ini, kita lihat tuduhan itu begitu banyak. Tetapi tidak ada pun tangkapan ataupun siasatan oleh pihak berkuasa terhadap nama-nama yang disebut begitu banyak di pentas-pentas politik. Jadi itu pada pandangan saya perlu diperbetulkan. Kemudian selain daripada itu, kita lihat bagaimana kerajaan Kelantan sebagai contoh, kerajaan Terengganu, Kedah, mereka mengekalkan rekod yang bagus, kerana sampai sekarang ini sebagai contoh di Kelantan, sebagai contoh, Kelantan telah diperintah sejak daripada tahun 1990
oleh Parti Islam. Sampai ke hari ini tidak pernah ada di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kelantan yang didapati bersalah kerana rasuah. Kan, jadi itu contoh bagaimana integriti yang ada, kan, ketelusan, tata kelola yang sebenarnya good governance yang sebenarnya itu, kan. Kita tidak ada guna kita bercakap tentang tata kelola, good governance, tetapi kalau pemimpin-pemimpin yang ada bersama kita sendiri sebenarnya terlibat dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang kita sebutkan. Sedangkan Quran sendiri menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap apa yang tidak kamu buat? Amat besar kemurkaan Allah, dan amat besar kemurkaan Allah ke atas kamu bila kamu bercakap apa yang tidak kamu lakukan. Jadi kita kena peringatkan diri kita, ini good reminder daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Jangan kerana politik kita tuduh orang macam-macam, kan, kita lanyak kawan tu, kita balon dia cukup-cukup sehingga kita terlupa benda yang kita ucapkan itu sebenarnya kita sendiri tak buat, ataupun kita sendiri tidak lakukan. Jadi sebagai akhirnya kita perlu berhati-hati dalam berpolitik, supaya tidak memakan diri, dan yang paling kita takut ialah bukan kekalahan dalam pilihan raya, walaupun itu kita tidak mahu, tetapi yang paling kita takut adalah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan balik kepada Saudara Faiz. Terima kasih Ustaz Jai atas penerangan sebentar tadi, dan kita masuk ke pusingan terakhir, pusingan penggolongan, dan kita sebagai kesimpulan Ustaz Mat, pesanan ringkas Ustaz kepada calon-calon yang bertanding, apa yang rakyat harapkan dan apa yang kita harapkan daripada calon ini dalam baki tempoh kempen ni. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Faiz, Ustaz Ahmad Jalani. Akhir sekali saya nak sebut dalam kesimpulan yang ada ini. Pertama, untuk para pengundi. Ingat 12 hari bulan ini anda akan keluar untuk memberikan penyaksian, mengangkat dan memilih seorang pemimpin yang akan bergelar ahli Dewan Undangan Negeri. Saya ingat perlu media-media sosial menjelaskan tentang peranan dan fungsi tugas adun tu sebagai apa. Kerana kadang-kadang rakyat ni dia tidak jelas untuk dia lantik adun itu sebagai apa. Ada orang yang memilih adun tu berdasarkan kepada tugas menghadiri makan kenduri, kenduri bersunat, kematian. Ini bukan tugas adun. Kalau kenapa awak undi dia? Kerana dia ni kalau orang panggil makan kenduri, dia mesti mai. Kalau ada orang mati, dia mesti mai. Itu kalau tak jadi adun pun memang kena pi. Itu tanggungjawab Muslim. Bukan tunggu jadi adun baru nak pi. Sebab itu kita kena jelas, rakyat kena faham bahawa 12 hari bulan ini awak memilih ahli Dewan Undangan Negeri, seorang pemimpin yang akan menggubal undang-undang negeri yang diberi kuasa dalam senarai negeri untuk membuat satu dasar yang lebih baik kepada kesejahteraan hidup rakyat. Adakah pemimpin yang awak akan undi pada 12 hari bulan ini mampu pada penilaian awak memberikan suatu penambahbaikan, menggubal undang-undang dasar yang menjadi panduan kerajaan, memberikan kesejahteraan kepada keseluruhan rakyat? Ini tanggungjawab yang besar. Awak nak bagi dia, pada pandangan saya, dia boleh dengan ilmu kemampuan dia menggubal dasar-dasar yang akan dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan demi kesejahteraan rakyat, maslahat rakyat, kebaikan rakyat. Ini yang kita nak pilih 12 hari bulan ni. Bukan orang nak pergi makan kenduri, bukan orang yang bila mati ada muka dia. Ini tak. Sebab itu bila dia sedar tanggungjawab itu, dia akan membuat satu pemilihan, penilaian sesuai kelayakan yang akan dia pilih nanti. Malangnya apabila kita tak faham yang kita nak pilih adun ni untuk apa, maka dipilihlah siapa-siapa.
untuk dia jadi. Itu satu nasihat saya kepada para pengundi. Ini peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita dan kita buat pilihan sesuai dengan apa yang akan dia jalankan tugas dia nanti. Soal ada orang komplain kata ada orang tak boleh bercakap, ada orang tak pandai bercakap, ada orang yang terlebih pandai bercakap. Ini satu soal lain lah. Kita bukan pertandingan pidato peringkat kebangsaan ke apa, kita nak memilih adun. Kan? Kita nak memilih adun. Dia kata saya tak pilih dia pasal dia tak pandai buat lawak. Ini juga bukan pertandingan memilih pelawak antara bangsa dan sebagainya. Ini pun kadang-kadang masyarakat. Dan akhir sekali juga kepada semua yang menjadi calon-calon yang telah terpilih. Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Bukan rakyat yang menentukan. Rakyat itu hanya asbab. Tetapi yang mengangkat dan meletakkan awak pada kedudukan awak pada 12 hari bulan nanti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan kerajaan, kuasa kepada siapa yang dia kehendaki. Dia memuliakan sesiapa yang dia kehendaki dan dia menghina sesiapa yang dia kehendaki. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, innaha amanah. Apa yang kamu akan dapat pada 12 hari bulan nanti, ia bukan satu kebanggaan, keseronokan, ia bukan satu tanda kemenangan, tetapi telah terpikul satu beban umat di atas bahu anda. Ingat, innaha amanah khizyun wa nadamah. Ramai orang yang apabila dia bangkit di hadapan Allah, dia akan menyesal dan dia akan begitu terhina kerana dia telah gagal menunaikan amanah. Kecuali kata Nabi, orang yang mengambil jawatan itu, orang yang mengambil amanah itu, illa man akhadha bihaqqiha, dan dia menunaikan dengan sepatutnya. Saya yang bercakap ini dari sudut teori belum tentu boleh menunaikan amanah sebaik mungkin. Kerana bercakap tidak sama seperti yang saya sebut di awal tadi dengan melaksanakan. Memberikan pendapat, kita boleh memanggil penganalisa. Hatta orang yang bercakap, penganalisa politik, pensyarah-pensyarah di bidang sains politik, jika mereka kita lantik sebagai wakil rakyat, belum tentu mereka boleh melaksanakan teori-teori yang ada di dalam buku-buku politik tersebut. Maka hadirin mukminin, ingatlah, sebelah kaki kita apabila kita menjadi pemimpin telah berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah atau kama qala. Mana-mana orang yang Allah Azza wa Jalla, ma min 'abdin yastar'ihi Allah, yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin pada 12 hari bulan nanti, wa huwa ghashun, dalam keadaan ketika dia mati, dia menipu dan mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh pengundi-pengundi dia, harramallahu alaihil jannah, Tuhan mengharamkan syurga untuk dia. Apa parti sekalipun, apa lambang sekalipun, kalau awak khianat, parti dan lambang itu tidak dapat menyelamatkan awak daripada siksaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pesanan dan nasihat saya ini untuk diri saya dan semua orang merentas parti politik dan pahaman. Islam lebih tinggi daripada parti politik. Islam lebih tinggi daripada apa-apa aliran yang ada. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Islam kekal milik Allah dan Rasul. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ini memberikan ingatan kepada yang nak memilih dan yang terpilih pada 12 hari bulan nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati semua usaha untuk memberikan kebaikan kepada umat ini. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Jailani sebagai kesimpulan terakhir. Baik, terima kasih kepada Faiz dan juga Al-Fadil Ustaz Rizal. Sebagai kesimpulan ringkas, pesanan saya kepada para pengundi 12 hari bulan nanti, berhati-hati dengan segala cerita-cerita yang disebarkan, terutamanya dalam media sosial sekarang ni yang begitu laju, kan, begitu laju, dan kita tahu kadang-kadang kita pun confuse, cerita ni betul ke, salah ke, dan ramai di kalangan kita yang terpedaya dengan segala cerita-cerita yang disebarkan. Sebagai peringatan kepada kita semua, perkara seperti ini sebenarnya telah pun berlaku kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
dan memang memberi kesan walaupun itu adalah berita palsu, hadithul ifk, tetapi ianya berlaku dan menggugat rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja menggugat Aisyah, menggugat Safwan, peribadi yang dikaitkan dengan Aisyah itu, menggugat insan yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menggugat Abu Bakar Siddiq, malah ia menggugat tokoh-tokoh sahabat yang lain di kalangan contohnya Mistah bin Uthathah, sepupu Abu Bakar Siddiq, Hasan bin Thabit, Hamnah bin Jahshin dan sebagainya. Maka itu antara contoh perkara yang berasal daripada berita jahat yang disebarkan oleh golongan munafiqun di Madinah pada masa itu, tetapi memberi kesan kepada orang-orang yang beriman. Maka pesanan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan segala berita yang ada, kecanggihan teknologi maklumat, komunikasi yang ada sekarang ini, kita perlu menjadi bijak, kan? Gunakanlah akal, berteraskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan sikap. Percayalah, akan ada banyak sabotaj, akan ada banyak cerita-cerita bohong dan sebagainya untuk menggambarkan yang baik itu sebagai buruk dan yang buruk itu sebagai baik. Maka semua ini akan sangat bergantung kepada kita semua untuk menjadi seorang pengundi yang bijak dalam menentukan masa depan kita. Kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah daripada Allah untuk membantu kita dalam melalui tempoh kita hidup di atas muka bumi ini, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir sekali, sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, pelbagai telahan, pelbagai culaan, pelbagai ramalan, tiga ada yang sebahagian kata Perikatan Nasional menang 3 negeri, Pakatan Harapan menang 3 negeri. Tapi semua ramalan ini akan ditentukan oleh rakyat yang akan keluar mengundi. Selamat memilih untuk rakyat negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Pilihlah aduan anda dengan cermat dan berhemah dan buat pilihan yang bijak. Sampai jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.